الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bertaubatlah kamu semua kepada Allah jami'an, semua yang berkaitan dengan kesalahan dan dosa kamu. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, kamu pasti akan beroleh kejayaan. Wa tubu ilallahi jami'an, khitab Allah itu ialah kepada semua orang-orang beriman. Wa tubu ilallah, bertaubatlah oleh kamu semua Muhammad kepada Allah jami'an, ke semua yang berkaitan dengan kesalahan dan dosa kamu. Maknanya Rasulullah Muhammad, kalau kita tengok kepada anggota yang ada pada kita, semua di anggota kita ni ada dosa-dosa dia. Dosa di mata ada dosa yang berkait dengan mata. Di telinga ada dosa yang berkait dengan telinga. Di mulut dosa mulut. Di tangan dosa tangan. Ini semua yang berkait dengan dosa yang duduk di kita ni. Maka kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah oleh kamu semua daripada dosa-dosa yang berkait dengan diri kamu, yang duduk di kamu. Dosa matanya, telinganya, mulutnya dan sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Tuhan sebut la'allakum tuflihun. Perkataan la'alla Sallallahu alaihi Muhammad kalau diungkapkan oleh Allah, terjemahannya kata Sibawai, la'alla tu ialah litahqiq, untuk memberi fahaman, maknanya ialah pasti. Terjemahannya bukan mudah-mudahan, terjemahannya ialah pasti. La'allakum tuflihun, kamu pasti akan beroleh kejayaan. Jadi kalau kamu sentiasa bertaubat, Rasulullah Muhammad, kamu akan sentiasa beroleh kejayaan. Lepas tu tuan-tuan, subhanallah, di kalangan para awliya Rasulullah Muhammad, di antara sembahyang yang mereka jadikan sembahyang yang wajib, walaupun sembahyang itu sembahyang sunat,
dan mereka jadikan sembahyang itu sembahyang wajib, iaitu di antaranya adalah sembahyang taubat, sembahyang sunat taubat. Lepas pada sembahyang sunat isyraq, soalan Sayyidina Muhammad sunat isyraq, mereka akan sembahyang sunat taubat. Kemudian mereka akan sembahyang sunat tasbih. Baik. Lepas tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kalau di malam hari selepas daripada sembahyang maghrib, mereka akan sembahyang sunat awabin. Sunat awabin. Awab ni juga termasuk sembahyang sunat taubat. Selepas itu masalah Sayyidina Muhammad, lepas pada Isya, mereka akan lagi sembahyang sunat taubat lagi dan tasbih lagi. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad pasal apa tu? Sebab untuk mendapat janji Allah, iaitu la'allakum tuflihun, kamu pasti akan beroleh kejayaan. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang orang menega masalah Sayyidina Muhammad, orang menega, tak jalan perniagaan, tak jadi. Mana apa? Tak berjaya. Kaedahnya macam mana? Sembahyang sunat taubat. Jadi dengan kita sembahyang sunat taubat, masalah Sayyidina Muhammad, dia akan menjadikan kita berjaya di dunia, demikian juga berjaya di akhirat. Di dunia ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau orang tu harta banyak, kalau harta banyak, masalah Sayyidina Muhammad, dia benar dia berjaya. Harta banyak, dia berjaya dalam perniagaannya, tapi dia tidak ingat pada Allah. Masalah Sayyidina Muhammad, dengan maksud masalah Sayyidina Muhammad, masjid pun dia tak kenal. Kalau dia sembahyang sekalipun, dia sembahyang zuhur pukul 3.30 petang, dia sembahyang asar pukul 6 petang, dia sembahyang isya tak tahu pukul berapa, dia sembahyang subuh tak tahu pukul berapa. Dia sembahyang bukan tak sembahyang. Makna apa? Dia tidak berjaya sekalipun dia dikatakan jutawan yang berjaya, orang usahawan yang berjaya, tak berjaya. Sebab berjaya seorang hamba ni bila la'allakum tuflihun, kamu pasti akan mendapat kejayaan. Kamu berjaya menjadi hamba Allah, itu maknanya. Dengan kamu bertaubat, kamu akan berjaya menjadi hamba Allah. Masalah Sayyidina Muhammad, maka duit yang ada pada orang kaya semua digunakan untuk apa? Untuk mendapat mardatillah, untuk mendapat keredaan Allah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya dengan kita bertaubat, kita akan mendapat kejayaan. Kalau di medan perang, Sahabat Sayyidina Muhammad, kejayaan kita di medan perang ialah dapat kita mengalahkan musuh Allah. Kadang-kadang Sahabat Sayyidina Muhammad, kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peluru yang dihantar oleh musuh, masalah Sayyidina Muhammad, peluru yang dihantar oleh musuh, baik masalah Sayyidina Muhammad, dia tak akan dapat ditangkis dengan penangkis. Dia hanya dapat dielak dengan taubat. Kadang-kadang subhanallah masalah Sayyidina Muhammad banyak berlaku kepada mujahidin yang perang di Afghanistan, di Chechnya, di Iraq. Masalah Sayyidina Muhammad, roket jatuh depan apa? Tak meletup. Kalau ikut tu meletup, tapi tak meletup. Pasal apa? Sebab mereka sebelum keluar berperang, mereka bertaubat. Dia subhanallah, dia katakan la'allakum tuflihun, kamu pasti akan beroleh kejayaan. Kalau di dunia pun mereka akan mendapat kejayaan, maka di akhirat lagilah mereka akan mendapat kejayaan. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad, minta ampunlah kamu, ucapkan istighfarlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Thumma tubu ilaih, kemudian kamu kembalilah kepada Allah, kemudian kamu bertaubatlah kepada Allah. Cuba tengok Tuhan kata, istaghfiru rabbakum, ucapkan istighfar, pohon istighfar dari Tuhan kamu. Baik, apa makna ucapkan istighfar? Daripada apa? Ucapkan istighfar daripada syirik. Ucapkan istighfar daripada syirik. Syirik ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau syirik
Syirik ni bukan syirik jali, bukan syirik hak sembah berhala tu, hak sembah Tuhan selain Allah tu. Syirik ni, syirik adalah hati ni. Masalah senam. Syirik adalah hati ni. Masalah senam. Apa dia? Iaitu bila mana kita membesarkan yang lain daripada Allah, tu syirik. Syirik khafi, membesarkan yang lain daripada Allah. Maka contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dah bang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid tu. Kita nak buat kerja kita. Kita boleh tinggal, tapi tak tinggal. Mana kita besarkan hal lain daripada Allah. Itu syirik yang tersembunyi. Sayyidina Muhammad. Ataupun kadang-kadang kita tahu kerja kita ni tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal, jadi masalah Sayyidina Muhammad. Hak tadi hak boleh tinggal. Ada kerja yang kita tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal, timbul masalah. Jadi akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita pun mengutamakan kerja kita ni. Kerja ni tak boleh tinggal. Kalau tinggal, timbul masalah, mudarat. Jadi kita terpaksa buat kerja ni, kerja yang tak boleh tinggal ni. Sedangkan di sana ada seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pun termasuk satu kesalahan yang kita kena kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik. Bila kita hidup ni, masalah Sayyidina Muhammad. Bila kita hidup ni, banyak kesalahan kita. Bila sakit, masalah Sayyidina Muhammad, demam. Tengok kawan tak apa nasihat. Kita salam dengan dia, masalah Sayyidina Muhammad, tangan dia panas. Kita kata, amboi, tangan panas ni, demam lah. Kawan tu faham. Makan ubat lagi. Tak lagi, awak tak makan ubat. Tak makan. Hak tu, masalah Sayyidina Muhammad, satu bentuk keyakinan masalah Sayyidina Muhammad, kalau silap hari bulan, jatuh pada syirik. Pasal apa? Sebab dengan yakin kita kata masalah Sayyidina Muhammad, makan ubat lega demam. Sebenarnya masalah Sayyidina yang melegakan demam bukan ubat. Yang melegakan demam Allah. Yang melegakan demam ialah Allah. Taib. Lepas tu orang kata, tu ustaz, tu kita pakai tak makan ubat no. Tu tak payah tak makan ubat no. Tu ikhtiar duk tak mana, usaha duk di mana? Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, memang kita tu kena berusaha, kena berikhtiar, tapi jangan kita bergantung dengan usaha ikhtiar tu, bergantung dengan Allah. Ini kehidupan hari-hari masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang usaha ikhtiar tu membayar diri kita balik. Kadang-kadang usaha ikhtiar tu membahaya diri kita balik. Pasal apa? Kalau tak mengaji, kalau semata-mata masalah Sayyidina Muhammad, kita mengaji ilmu tauhid, kita tak belajar ilmu tasawuf masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya orang tu dah tak bergantung dengan Allah, dia bergantung dengan usaha dan ikhtiar. Bahaya balik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Banyak salah kita. Hak tu salah, hak ni salah, hak tu salah, hak ni salah. Salah Sayyidina Muhammad. Banyaklah salah kita. Makna apa? Kita bergantung dengan yang lain daripada Allah lebih daripada kita bergantung kepada Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Hai, lapar sangat nak makan nasi. Nasi tak mana ada. Jadi lapar tu mengenyangkan. Sedangkan yang mengenyangkan bukan nasi, Allah yang mengenyangkan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dalam sehari-hari, dalam seminit, 2 minit, dalam sejam, 2 jam ni banyak salah kita. Salah Sayyidina, banyak salah kita. Kita bergantung kepada salah Sayyidina Muhammad, kepada usaha kita daripada bergantung kepada Allah. Semalam saya cerita satu cerita yang dicerita oleh guru kami, salah Sayyidina Muhammad. Saya balik daripada Sabah, 4 hari di Sabah, salah Sayyidina Muhammad. Hari ni baru nak balik, malam ni baru nak tolak balik ke Kedah, salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Ada satu orang ulama, tuan-tuan,
Jadi kita ni Sallallahu Sayyidina Muhammad tu tengok makam mereka tu. Bila orang minta bagi. Kita ni bila orang minta tengok lu ada apa nak bagi tu hak mana. Tengok lu hak mana bagi mana. Mereka ni orang minta bagi. Minta bagi. Minta bagi. Minta bagi. Habis dah ni. Hak ni pula. Hak ni pula bagi. Hak ni pula bagi. Hak ni pula bagi. Lepas tu tuan-tuan subhanallah habis dah. Seluk balik hak ni. Seluk balik hak belah kanan ni. Tuan-tuan. Subhanallah Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maknanya segala yang berkait dengan makhluk tak ada lah. Segala yang berkait dengan makhluk tak ada lah. Baik. Tu perlukan pada apa? Perlu pada latihan. Perlu pada latihan. Baik. Saya pernah cerita tentang satu orang namanya Tuan Guru Haji Abdul Wahid Melaka. Tuan Haji Wahid Melaka ni Sallallahu Sayyidina Muhammad. Nak kereta dia mati sebab minyak habis. Bila minyak habis, itulah nak kena buh minyak, tentulah kena buh minyak juga. Tapi tak tuan-tuan, dia turun di carak tu, di parit tu, dia ambil air buh dalam tangki minyak. Kereta berjalan. Kereta berjalan Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya Sallallahu Sayyidina Muhammad tu jenis bentuk pergantungan kepada Allah yang paling tinggi sekali. Taib. Tuhan boleh jalankan Sallallahu Sayyidina Muhammad kenderaan taib dengan menggunakan yang bukan unsurnya minyak. Allah boleh buat Sallallahu Sayyidina segala-gala. Jadi tak apalah tu kata tu makam lepas tinggi-tinggi. Kita duduk hari-hari ni. Duduk hari-hari. Kita kata Sallallahu Sayyidina Muhammad ambil ubat merata tapi tak lega-lega. Heran apa siapa tak lega. Tu salah. Ambil ubat merata dah. Sana pi sini pi jumpa apa ni doktor tu, jumpa doktor ni, jumpa bomo tu, jumpa bomo ni, tak lega-lega. Kita apa siapa tak lega, jumpa habis dah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik, tak lega-lega. Sebab salah faham. Yang melegakan bukan makhluk, yang melegakan Allah. Balik kat Tuhan. Tuhan tak bagi lega. Tak lega. Baik. Thumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kamu kepada Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi maknanya Sallallahu Sayyidina Muhammad. Thumma tubu ilaih. Tuhan minta atau Tuhan suruh kita bertaubat ni makna apa? Tuhan suruh kita bertaubat Sallallahu Sayyidina Muhammad sebab Tuhan nak suruh kita keluar dari dosa. Jangan duduk dalam dosa. Kena keluar daripada dosa. Jangan duduk dalam dosa. Taib Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tak boleh. Maknanya kita ni Sallallahu Sayyidina Muhammad dalam tempoh detik ni. Pukul 10, ni pukul 10, 10. Bulan depan kita pukul 10 kat semua. Kata orang, saya lega sikit pun tak berebut-rebut sangat. Kalau turun flight pun boleh, mana boleh tak berebut-rebut sangatlah. Okey. Ini 10 minit. Dan 10 2 minit. Sallallahu Sayyidina Muhammad 10 2 minit. Ni dalam pukul 10 2 minit ni nak masuk 10 3 minit, jangan kita duduk dalam dosa, kena keluar. Duduk 10 minit, nak masuk 10 11 minit, dalam detik apa pun jangan duduk dalam dosa. Tsumma tubu ilaih, keluar dari dosa. Caranya macam mana? Bertaubat. Jangan pernah duduk dalam satu saat pun dalam dosa, keluar dari dosa. Baik. Kemudian Sallallahu Sayyidina Muhammad, Tuhan sebut lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, iaitu taubat yang jenisnya taubatan nasuha. Baik. Apa makna taubat nasuha? Taubat nasuha ni Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Taubat yang seorang tu bila dia balik pada Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia tak ulang balik dosa tu. Bila dia bertaubat pada Allah, dia tak ulang balik buat dosa hak dia buat tu. Kata para ulama, seperti mana susu Sallallahu Sayyidina Muhammad yang sudah pun kita perah balik, yang kita sudah pun perah dia daripada uncang, daripada pundi-pundi susu tu,
Susu tu tak patah balik. Tak patah balik. Begitulah yang dikatakan taubatan nasuha. Taubatan nasuha sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taubat ni taubat yang paling sempurna sekali. Taubat yang paling sempurna sekali. Lepas tu kalau jatuh balik tu bukan dengan kehendak. Kalau ikut tak mau dah. Sebab tu beza di antara taubat wali dengan taubat orang fasik. Orang fasik, Sayyidina Muhammad, mereka bertaubat, mereka berdosa, bertaubat. Bila taubat, buat dosa balik itu dengan sengaja. Tu taubat orang fasik. Ulang balik dosa tu dengan sengaja. Taubat wali, Sayyidina Muhammad, ulang balik tanpa kena. Ibarat macam kita pakai baju putih. Bila pakai baju putih, kita keluar daripada masjid ni, ataupun kita pakai baju putih, keluar daripada rumah, Sayyidina Muhammad, bercadang nak bagi kotor baju putih. Ada cadangan tak nak kotorkan baju putih? Tak, nak jaga. Tapi hak kotor tu bukan dengan sengaja. Seneri, kena ni, tu dia panggil taubat wali. Sayyidina Muhammad. Ustaz, tak boleh buatlah taubat macam tu. Sekalipun tak boleh buat macam tu, dia panggil taubat yang sempurna, taubat nasuh, taubat yang sempurna Sayyidina Muhammad. Untuk meninggalkan taubat sama sekali tak boleh. Nak tak bertaubat tak boleh. Sekalipun taubat tak sempurna. Taubat yang tak sempurna ni dia panggil taubat apa? Dia panggil taubatun naqisah, taubat yang tak cukup syarat. Taubat yang tak cukup syarat. Bila mana kita bertaubat, kita buat lagi, kita ulang balik. Sekalipun macam tu, wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya teringat satu hadis. Nabi kata, innama yunsaru hadzal din bi rajulin fajir. Agama ini akan ditolong oleh orang-orang yang jahat. Agama ini, Islam ni akan ditolong oleh orang-orang yang jahat. Cuba tengoklah. Umat Islam yang perang Afghanistan menang. Hari ini menang ni. Tapi tak keluar kita Taliban tu menang lawan dengan Amerika. Amerika ni mana semakin kecil wilayah yang mereka tawan. Baik, sebelum daripada Amerika perang dengan Taliban, Rusia perang dengan Mujahidin Afghanistan. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya pernah baca dalam satu majalah Sayyidina Muhammad, mujahidin yang dikatakan mujahidin yang lawan Rusia ni, sampai ke peringkat mereka tidak tahu untuk menyembahyangkan mayat. Mereka tak tahu bukan menyembahyangkan mayat. Mereka tak tahu nak mengurus mayat. Kita kata ihwat jahil sangat mujahid, tahu perang ya, tapi sampai tak tahu yang berkait dengan benda-benda fardu ain. Tuan-tuan, yang jadi cerita macam ni sebab mereka yang terlibat perang tu ialah mereka-mereka yang fasik. Sebelum masuk Rusia ke Afghanistan, Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, subhanallah, kita tahu lah macam Malaysia ni, hak mengaji berapa orang? Hak duduk kelab malam tu beramai lagi ke? Hak mengaji ni ramai. Hak fasik tu ramai ke? Hak ta'at tu ramai. Itu Afghanistan. Bila perang, soalan Sayyidina Muhammad, mereka tuan-tuan. Jadi bila mana mereka perang, soalan Sayyidina, yang bagi didikan, pernah mereka bagi ilmu siapa? Para ulama. Banyak mereka tu bukan para ulama. Kemudian kata lah orang awam biasa. Tapi yang bagi ilmu tu para alim ulama. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa hikmah? Apa hikmah agama ditolak oleh orang fajir, orang yang jahat? Sebab bila mereka masuk perang, apa perasaan mereka? Rasa berdosa, dosa banyak. Itulah yang Tuhan tolong. Sebab orang fajir ni dia ada sifat kehambaan, itu Tuhan tolong. Tapi kalau jenis masuk Sayyidina Muhammad, orang kata ahli masjid contohnya, jadi tuan-tuan dan sebagainya, Sayyidina Muhammad
pada beberapa keadaan mereka merasa layak untuk mendapat kemenangan. Bila layak ni berasa baik. Bila berasa baik itu maknanya apa? Itu dipanggil sombong. Bila berasa baik dipanggil sombong. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebut dalam satu kalamnya. Sayyidina Muhammad, uhibbus salihin wa lastu minhum wa akrahu salihin wa ana asharu minhum. Aku kasih pada orang-orang saleh, tapi aku bukan orang saleh. Nak habaq kata perasaan merasa tak tinggi tu. Wa akrahu salihin, aku benci orang-orang jahat. Wa ana asharu minhum, tapi aku lebih jahat daripada orang-orang jahat. Tu Imam Syafi'i. Jadi kita ni soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita berasa sifat kehambaan, dosa banyak, maksiat banyak, hati Tuhan nak tolong, maknanya kita berasa apa? Tak layak pasal apa? Sebab kenal diri. Bila kenal diri, apa hasil daripada kenal diri? Itu hikmah. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru ni satu orang ulama Iraq Sayyidina Muhammad. Subhanallah, bila jumpa dengan ulama Iraq Sayyidina Muhammad, dia cerita pengalaman mereka perang dengan Amerika di Iraq. Sebelum tu saya tanya, apa pandangan Syekh tentang dia kata, mula-mula dulu dengan Syiah di Iraq tu macam ni. Macam kau tengok Syiah di Malaysia. Syiah di Malaysia ni tuan, dia kira nak habaq dia sama dengan Ali. Bukan ada bezaan apa dia kata. Kalau ada sunnah buat tahlil, tak buat tahlil. Kalau ada sunnah buat talqin, tak buat talqin. Dia nak habaq sama. Khalid sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Thumma darabana." Lepas lama lepas tu baik. Bila perang dengan Amerika tuan, sallallahu alaihi wasallam, bila perang dengan Amerika, yang perang ni yang perang ni ialah anak-anak muda ni. Dia takjub sebab anak-anak muda ni sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada keinginan syahwat keduniaan. Di medan perang, bila perang ni nikah tak fikir dah. Dia cerita contoh kata-kata ni ada muda kita ni, anak-anak kita di rumah tu suka duduk dengan Quran banyak ke suka duduk dengan handset banyak? Hatta yang hafal Quran, anak-anak yang hafal Quran telefon, kalau balik rumah dia tak duduk dengan Quran, duduk dengan handset, duduk dengan Galaxy, duduk dengan internet. Tuan, ni pasal apa ni? Sebab kita ni duduk dalam keadaan senang. Sallallahu alaihi wasallam. Betul, kami di hadis cuti tak banyak, seminggu tu pun habis banyak. Pasal apa? Sebab dia balik rumah, tuan, dia bukan duduk Al-Quran, dia duduk dengan tu. Bila demai pula ke sekolah, sallallahu alaihi wasallam, tuan, nak ambil belajar, nak teruskan dia menghafal tu, Allah, seminggu pula. Quran ni kalau dia boleh menghafal, dia terus. Bila dia cuti seminggu, nak mula lagi. Di Iraq dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, depa takjub anak-anak muda ni tak ada minat dia tu. Yang penting ialah mengeluarkan Amerika daripada Iraq. Anak-anak murid dia cium tangan dia. Dia kata, hampa cium tangan aku, hampa lebih baik daripada aku. Hampa anak-anak muda tapi kecintaan pada dunia tak ada. Kata Syekh, aku nak cium kaki hampa, aku nak cium kaki hampa. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, maka Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik, Tuhan tu disebut juga innahu kana ghaffara. Dia suruh kita taubat. Dan dia habaq dia sabar.
Innahu kana ghaffara. Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Dia Maha Pengampun. Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya Tuhan suruh bertaubat. Tak kira lah sama ada dosa kita kecil ataupun dosa kita besar ataupun dosa kita besar. Sama ada dosa kita kecil ataupun dosa kita besar. Okey. Kadang-kadang bila dengar orang buat Allah semayang kita kata insya Allah nak jadi macam itu. Kita buat 4 rakaat tak lebih pasal apa? Dosa. Tak lebih. Dosa ni dalam masalah senang. Dia mengganggu kita. Orang yang kuat taat ialah orang yang kuat taubat. Orang yang kuat ibadah tara mana kali buat ada maksiat tak boleh pi. Tak boleh pi. Pernah tak ada pengalaman handphone, orang panggil handphone tekan tak pi tu. Apa dia panggil? Hang. Pernah tak hang? Orang ni kalau Nokia senang, Nokia cabut bateri on balik. Ibadat ni tuan. Salah Sayyidina Muhammad hang pasal apa? Maksiat. Tak boleh pi. Tak boleh pi. Sebab itu nak makin tahajud sebelum tidur ke kalau kita kata ustaz boleh tak astagfirullahalazim? Boleh. Tapi kalau dosa tu besar sangat kena alat Allah Taala yang lebih sesuai untuk keluarkan dosa tu. Kena terus sikit, kena ambil wudu, kena sembahyang, kena protokol. Berprotokol. Duk atas tingkat sembahyang. Boleh nak kata astagfirullahalazim. Astagfirullah. Dosa banyak sangat, tuan-tuan, kena minta tu cara protokol. Tak boleh makin tajuk bohong lah boleh makin tajuk dosa banyak. Tak boleh. Berarti Nabi sebut soal Sayyidina Muhammad, innama yathqalu qiyamul lail ala man athqalathul khataya. Hanya saja masalah Sayyidina Muhammad yang disebut dengan qiyamul lail itu sangat berat kepada orang yang banyak kesalahan dengan Allah. Bahkan tuan-tuan subhanallah, kalau dosa banyak, hidayah tak hidayah. Hidayah ni hak nak buat baik tak main. Bila hak nak buat baik tak main, taufik lagi-lagi tak main. Taufik ni boleh buat. Hidayah tu hak nak pun tak ada. Allah. Kadang-kadang sahabat Sayyidina Muhammad, kadang-kadang bukan setakat, kadang-kadang dah hijab langsung dengan alam rohani. Bukan maksiat. Kita tuan-tuan, kalau kita hanya beralam dengan alam zahir ni, tuan-tuan, alam zahir kan semua. Alam zahir kan semua. Kesedapan semua sementara. Kalau kita makan nasi, soal Sayyidina Muhammad, sedap tu peminat. Sedap peminat. Semua nikmat semua sementara belaka-belaka. Baju kita ni, baju hak main. Saya pakai baju hak kita pakai ni, baju yang baru kita setrika. Kali kita main mengaji ni, baju yang paling bersih, yang baru kita setrika, yang betul-betul keluar daripada almari. Mula-mula pakai tu, sesa, lagi 2 jam lagi, saya nikmat. Semayang kalau sekali semata-mata akad takbir Allahu Akbar, tak ada. Pasal apa? Hatu semua tu ialah suruh ataupun rupa semayang saja. Dia hak sedap ni, dia kena serta dengan hati. Tuan-tuan, bila berserta dengan hati itu panggil alam sufi. Alam sufi dengan hati. Sallallahu alaihi wasallam.
Dengan hati ni makna apa? Tuhan tak hilang di mata hati. Tuhan tak hilang di mata hati. Bila Tuhan tak hilang, tu kebahagiaan hamba. Kebahagiaan kita ni bila Tuhan tak hilang-hilang di mata hati. Tuhan kuat kita bergantung dengan dia. Tuhan kuat kita percaya kepada dia. Manusia ni, makhluk ni sikit kita tak tengok lah, tak pandang sikit pun makhluk. Kalau dengar kata dalam Facebook semua orang hentam kita, hentam pilah ikut suka orang. Dalam alam maya pun hentam kita, di luar pada maya pun semua. Kalau aku betul, hampa kata aku salah, ikut suka hamba. Kita pulang. Sikit pun tak heran orang. Kalau Tuhan tak aku ni hilang daripada mata masyarakat, tak ada masalah. Aku duduk tak mana Tuhan tak aku duduk. Tuan. Sebab itu Rasulullah Sayyidina Muhammad, kita kalau kita tak hilang Allah, hilanglah segala-galanya. Sebenarnya kita tak hilang apa pun. Sebenarnya tak hilang apa pun. Tapi kalau kita dapat segala-galanya, Tuhan tak ada di hati kita, berarti apa? Rasulullah Sayyidina Muhammad, berarti maknanya kita dah hilang segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ni umur dah beranjak ni. Daripada umur 25 naik 35, 35 naik 40. Dalam umur duk naik ni, Tuhan kena tinggal belakang ke ataupun kita tu dengan Tuhan tak mana? Dengan Tuhan waktu muda-muda hari tu dekatlah dengan Allah. Allah tak ada dah Tuhan. Pasal apa? Patut semakin nak balik ni Tuhan semakin kuat berkata bergantungan dengan dia. Sepatutnya. Jadi orang ni dia nak dekat dengan Tuhan, dia mesti dia kena banyak taubat dengan Allah. Maka sebab tu Tuhan sebut, Nabi kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Kalau nak jadi kekasih Allah, ialah orang yang Rasulullah Sayyidina Muhammad yang selalu berdamping dengan Allah. Tuan-tuan, berdamping dengan Allah ni yang paling Tuhan suka macam mana? Minta ampun. Tu yang paling Tuhan suka sekali. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cuba tengok raja. Macam mana orang jumpa raja? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Tu protokol jumpa raja. Ampun tuanku, nak cakap tu minta ampun dulu. Sembah patik, nak cakap tu, sembah tu mana cakap, sembah patik harap diampun. Ni cakap takut tersalah ni. Ampun tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Ampun tuanku. Allah apa dia? Allah raja segala raja. Raja ni kita pun tak berhubungan dia. Walaupun saya ni orang Kedah, malah raja Kedah tak kenal saya. Tuan-tuan, walaupun dia agung, tuan-tuan, Makalis nak kata, walaupun saya pernah 2 kali ceramah depan agung, tapi saya dengan pasti saya tak agung lupa kat saya. Siapa kita untuk dia ingat kita? Dia raja. Tapi Tuhan tak, tuan-tuan. Dia raja segala raja. Semua orang ni tak pernah hilang pada pandangan Allah. Kalau hilang, pagi tadi tak ada sarapan. Kalau hilang, tak sarapan pagi tadi. Dia atok ada. Dia atok semua. Orang ni makan apa hari ni, orang ni makan apa hari ni. Semua dia atok semua. Tuhan tak pernah hilang. Kita pada pandangan dia, semua dia bagi perhatian. Kalau raja tu hak jumpa lama-lama sekali tak ampun, tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik dah harap dia ampun. Ni raja yang tak pernah. Itu yang kita ni. Macam mana? Sebab itu di antara perkara yang murahkan rezeki lah orang yang selalu mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim.
selalu mata hati Allah, merasa diri bersalah. Tu yang Tuhan suka. Orang yang Tuhan suka ialah orang yang selalu rasa diri dia bersalah dengan Tuhan. Dan Tuhan sallallahu alaihi wasallam Muhammad paling tak suka ialah orang yang merasa menyombong. Orang yang menyombong siapa dah? Ahli taat banyaknya. Ahli taat, ibadahnya banyak, menimbulkan kesombongan. Ilmunya banyak, menimbulkan kesombongan. Tapi ilmu kena ada, ibadah kena bertambah, tapi tak kena gaya bukan mendekat dengan Allah, menjauhkan daripada Allah. Nak mendekat macam mana? Banyak bertaubat. Siang bertaubat, malam bertaubat. Semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat. Duk. Astaghfirullahaladzim. Baik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad dan Tuhan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa semuanya. Dzunuba jami'a, dosa apa semua Allah yang ampun semua. Baik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Dosa ni dia racun. Mata ni kalau duk rajin tengok yang maksiat, dia hijab untuk melihat alam rohani. Saya ke Sabah kemarin berdamping satu orang ulama daripada Kedah. Habuan saya lah, kita boleh berdamping dengan orang yang tinggi-tinggi. Bila kita duduk dengan mereka dapat banyak ilmu. Dan mereka pun cerita tu dengan izin. Kalau kita jumpa lama-lama sekali, takkan nak cerita. Jumpa pergi jalan, Assalamualaikum Pak Long, sihat, takkan nak cerita kot. Ni oleh kena duduk satu hotel, bilik dengan dia, cerita. Makan, tidur, cerita. Dan dia cerita diri dia. Semayang di Masjid Quba. Pengalaman pergi Mekah, semayang di Masjid Quba. Tengah-tengah semayang tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah semayang tu, tuan-tuan, dia bagi tahu dia nampak tirai warna hijau. Kawan hak depan tu yang soleh juga langsung kata, hijau muda kan? Cuba tengok alam dia bah. Kawan ni mimpi, kawan tu duduk depan tu bukan dia masuk dalam mimpi kawan ni. Dia boleh kata tirai itu hijau muda kan? Hijau daun pisang. Hijau pucuk pisang. Kawan tu kata Kita tengok alam rohani. Semayang Nabi Masjid Quba sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dia duk tirai. Pasal apa? Sebab balik tirai itu ada Rasulullah. Ini bukan mimpi tengah duduk semayang. Bukan. Hak cerita hak tadi ni, hak yang tengok tu dia mimpi masalah Sayyidina Muhammad, dia mimpi semayang di Masjid Quba masalah Sayyidina Muhammad, tirai warna hijau, duk tirai sebab di nama di sana ada Rasulullah. Tuan-tuan, lepas tu dalam mimpi tu bersampai pada Rasulullah, dia peluk Nabi tu tuan-tuan, wangi. Tuan-tuan, bila boleh berjumpa dengan Rasulullah tu makna apa? Jumpa Nabi dalam mimpi tu sebenarnya dah jumpa Rasulullah lah, hakiki. Sebab Nabi kata mar'ani fil manami faqad ra'ani. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi faqad ra'ani. Dalam majlis bahasa Arab sangat-sangat faham. Qatu litauqid. Sesungguhnya dia telah melihatku. Tengok Nabi, tengok sungguh. Diziarah Nabi, diziarah sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa tuan-tuan tu? Jadi siapa jumpa dengan Nabi tu? Yang jumpa dengan Nabi lah rohani kita, bertemu dengan rohani Rasulullah. Kawan yang kata, kawan ni bagi tahu dalam mimpi dia, tirai tu warna hijau pucuk pisang. Sallallahu alaihi wasallam. Kawan tu
kawan hak depan hak makan dengan saya tu soleh juga. Soalnya dia kata hijau pucuk pisang kan? Ya. Pasal apa? Sebab dia ada pengalaman juga. Sembahyang dia Masjid Quba. Soalnya mana Masjid Quba? Dia tengah sembahyang, tiba-tiba soalnya orang main panggil, Syekh, awak lambat sangat. Orang tunggu dia di baik sejam lah. Dia duduk dia muskil lah. Baru angkat takbir 2 minit main panggil lah. Sebenarnya dia bukan 2 minit, sejam lah. Alam dia 2 minit. Dia berasa macam 2 minit. Pasal apa? Sebab dia baru duduk kai tirai warna hijau tu. Dia kata 7 lapis. Tirai tu 7 lapis. Nabi depan. Kita tak faham kata-kata Syekh macam mana Syekh sembahyang. Syekh boleh keh macam tu. Tuan-tuan, yang keh tu apa? Rohani. Rohani tu api lah. Yang tinggal duduk sembahyang tu jasad. Rohani tu pi. Tu alam rohani. Jadi Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi itulah kita. Jadi kalau mata ni duk rajin tengok maksiat, tak boleh pergi. Lekat. Ni telinga ni suka dengar lagu ke suka dengar qasidah? Kalau duk saya dengar lagu, tak dengarlah qasidah. Kadang-kadang tuan-tuan bagi ni qasidah hak kita ni, dan qasidah di alam tu sedap lagi di alam tu. Sambil dengar kata-kata ya Allah teringinnya nak dengar lagi, tapi tak ada joy kau ni. Tak ada CD yang boleh jual. Kau sudah boleh ada dengar dalam mimpi tu. Tuan-tuan, subhanallah, masyaallah Sayyidina Muhammad. Baik. Ada satu orang di Sabah saya pergi. Ni cerita khadam dia. Malam ni kita tengok tak tidur. Di surau dia ada mimbar. Dia pakai serban, tutup serban satu lagi atas ni. Salah sama. Sampai pagi-pagi khadam ni tak boleh nampak. Dia buat apa tak tahu. Duk nampak sama-sama. Baik. Dia subhanallah, apa yang menyebabkan dia boleh duduk lama tu? Kelazatan rohani. Duk baca Quran tu. Baca kita baca Quran dengan kita. Baca Quran ni. Nak khatam sejuzuk, nak baca sejuzuk, lepas tu kau duk kira tak habis lagi. Pasal tu macam mana? Pasal apa? Sebab dunia banyak dan hati dunia banyak. Dunia banyak tu apa dia? Tu maksiat. Tu maksiat. Jadi itulah yang kita kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak-banyaklah bertaubat. Baik. Pegang tasbih. Astaghfirullahalazim. Ini bukan nak kira sangat. Kalau nak kira boleh jugalah. Habis ni 100 tuan-tuan. Tapi selagi dalam boleh duk kira tu sikit tu. Maknanya ni tak kira dah. Tapi bergerak ni tujuan apa? Nak bagi hati tu tak hilang. Boleh kira sikit. Makna tasbih ni kadang-kadang tak perlulah. Tapi perangkat awal macam kita ni kena lah. Nak belajar Sallallahu. Mau tak satgi pergi pekan bawa ni? Muslimat belakang. Mau tak? Tanpa jawapan. Mau tak? Lagi pergi pekan lagi. Pergi pekan petang mana? Turun kereta bawa tasbih. Tak ada jawapan. Ustaz, tak maulah. Pasal apa? Sekali dia riak kalau Ustaz. Saya kata tak riak. Dia tak main riak. Dia main apa? Malu. Betul tak? Riak tak main. InsyaAllah riak dia tak main. Di taman kita ni dia main malu. Malu pasal apa?
takut orang kata kita baik sangat. Sedangkan zaman ni, kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, zaman ni kita kena menzahirkan taat seperti mana orang menzahirkan maksiat. Tu hak pakai dengan rambut biru tak biru, tak segan malu pun, yang berkerpik laki perempuan tak segan pun, yang tak semayang tak malu pun, yang buka aurat tak malu pun, nak taat malu. Kita kata Imam Sya'rani, zahirkan taat seperti mana orang menzahirkan maksiat. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi Sabah 4 hari, banyak ilmu boleh. Satu orang ulama ni, awliya di Sabah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kira bang lah. Hari Jumaat, sallallahu alaihi wasallam, sebelum main Jumaat, sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat, sebelum orang bang di masjid, sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan tengah pekan, dia bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sepanjang sejam lepas Allah habis, Allah ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil jalan tu bang. Agak-agak kalau kita buat macam tu orang kata, wah, gila wah. Tuan, dia jalan-jalan tu bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bang. Tak berhenti-henti bang, sampai Majlis Agama panggil dia, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia alim, tapi kalau buat macam tu zaman orang tak gila. Bila orang tanya dia, Majlis Agama panggil, tanya dia, siapa yang tuan buat macam tu? Perbuatan macam tu bid'ah, perbuatan macam tu sesat. Dah lah bid'ah, sesat lagi pula, sesat. Baik, tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni orang hak bawa, saya nak sebut tak reti, saya tak pernah buat. Hak bawa radio dalam poket, hak cucuk benda telinga tu panggil apa? Mikrofon, Walkman, buat iPhone kan. Tuan-tuan, bila kita buat tu duk sembang sorang-sorang, tak kata gila kan? Tapi nak buat hak macam ni tengah-tengah pekan, dia bang. Lepas tu saya jumpa dalam kitab Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tengah-tengah pekan sunat zikir derah-derah. Tuan-tuan pergi supermarket, pergi City Plaza, tuan-tuan pegang tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak-agak apa respon orang? Pasal apa tu? Sebab tengah pekan orang lupa kepada Allah. Kita nak peringat orang kepada Allah. Kata dia, bang semesti nak sembahyang ke? Kata dia, bang tu mesti nak sembahyang je ke? Bukankah Nabi kata, kalau anak tu ada sunat Muhammad, kena perut mak dan sunat bang? Tak sembahyang kan? Bukankah bila mana kebakaran berlaku, sunat bang? Bukankah bila mana ribut sunat bang? Semua tahu bang, kebakaran tu dia dengan jin, syaitan. Bila bang ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia melarikan jin dan syaitan. Begitu juga ribut. Lepas tu ribut, kalau kita tengok ribut, angin ribut tu, ribut ni kepalanya kepala gajah, kepala apa, tu kepala angin tu ialah jin. Pasal apa Syekh tadi bang teruskan? Tolong jawab saya. Pasal apa Syekh tadi bang suruh pekan, pasal apa? Waktu ada kereta duduk dalam kereta ni, anak bawa kereta, dia pegang mikrofon, pegang helm, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, pasal apa? Tempat sebab syaitan yang paling banyak di masjid kan, dia pekan nak hambat syaitan tu. Esok kalau orang buat pampir kot ni, main jom heboh tuan, tak semua besar sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari setengah.
Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Ni zaman. Tapi kalau pi macam tu gerak jadi macam mana? Lepas polis aku ambil dia ni. Padahal dia tu nak buat apa tu? Dia nak halau syaitan. Lepas tu polis dengan segeranya mai tangkap kawan nak halau syaitan ni. Zaman apa dia panggil? Ni zaman fitnah, zaman teruk. Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kalau nak dekat dengan Allah, sedekat-dekatnya perbanyakkanlah taubat. Jadi kalau kita tu subhanallah, Sayyidina Muhammad duk tak mau bertaubat, tak mau minta ampun kat Tuhan, astagfirullah tak banyak. Jadi selama itulah kita tak akan dapat sisi yang banyak Sayyidina Muhammad untuk meningkatkan taat. Dia tak tu daripada umur 30 sampai dia tak tu ya, tak bertambah taat apa. Pasal apa? Pak sisi tak bertambah. Umur bertambah, sisi taat dia tak tu ya. Tak kuat. Sedangkan subhanallah Sayyidina Muhammad bila makin umur ni taat kena banyak. Kadang-kadang kata-kata ustaz tak larat ustaz, oi nak turun terus sujud pun nak terjun. Faham tak? Nak turun sujud pun nak tersungkong. Tuan-tuan, dia tak baca dah. Bila orang tu kuat rohani, tuan-tuan, hak tu tak baca lah. Dia kuat semua. Tapi bila rohani tak kuat, tak larat. Tak larat. Baik. Jadi subhanallah, itulah yang dikatakan kelebihannya ada pada taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti 10 minit. Kita semayang. Mayanglah, mayang apalah, mayang taubat 10 minit. Bila letih ni kat saluar, jangan berhenti makan. Berhenti makan tu rohani tak kuat. Jadi bila berhenti rehat semayang. Saya nak semayang, tuan-tuan pun semayang lah, boleh semayang insya-Allah. Lepas tu kita mula balik 10 minit.